Saya disahkan kanser pada 31 Januari 2017. Sebelum kanser, saya berhadapan dengan masalah kesihatan hampir 10 tahun. Alhamdulillah, saya hidup lagi. Wallahi, even you are the richest man in this world, you cannot pay to Allah to stay in this world when your time come. Kalaupun kita manusia paling kaya di si jangkang ini, manusia yang paling kaya di Selangor, manusia yang paling kaya dalam dunia ni, kita takkan mampu untuk membayar kepada Allah untuk hidup satu hari lagi bila tiba ajal kita. Takkan boleh. Kalaulah boleh, pasti Fir'aun masih hidup, pasti Qarun masih hidup. Tetapi manusia yang paling kaya di atas muka bumi pun tak boleh bayar untuk hidup satu hari lagi. Malah satu saat, satu minit takkan ada yang boleh bayar. Bahawa hidup ini nikmat yang paling orang kurang syukur. Bertrilion-trilion orang yang dah mati menjerit-jerit untuk dihidupkan kembali oleh Allah. Ya Allah, hidupkan kami, ya Allah, kami nak sedekah. Ya Allah, hidupkan kami, ya Allah, kami nak tambah amal ibadah. Tapi Allah tak izinkan. Tapi kenapa orang yang hidup berduka cita? Kenapa kita hidup ni stres? Kenapa hidup kita kecewa, kemurungan, kesedihan yang melampau? Punca dia satu, kita tidak bersyukur. Ustaz, saya bersyukur lepas solat 33 kali saya sebut Alhamdulillah, Alhamdulillah. Sebut tapi tak menghayati. Sebut tapi tidak berterima kasih pada Allah. Allahu Akbar. So biar kita sebut tu betul-betul kita rasa terima kasih, ya Allah, hidup lagi hari ini. Worst situation, you still have a life to live. Perkara buruk, bercerai, suami isteri, sakit, kanser, anak nakal, jahat, mengambil dadah, mencuri barang kemas kita, suami perangai teruk, isteri menderhaka, bergaduh dengan mak mentua, bapa, abang zalim, rampas harta pusaka. Sesusah-susah, seteruk-teruk mana hidup ni, kita masih ada hidup untuk diteruskan. Kenapa kita tak bersyukur dengan masa yang Allah berikan pada kita ni? Kita kena ingat, kita kena beramal ibadah. Syukurlah. Firman Allah Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur, Allah tambah nikmat. Siapa kufur, azab Allah pedih. Terima kasih pada semua yang datang pada malam ni. Masya Allah, saya dah sampai di masjid tadi. Saya pergi ronda kampung ni. Cantik kampung ni, bersih, ada pasar malam dan macam-macam ada seronok. Bila ustaz masuk je masjid ni, Masya Allah, cantik dan bersih. Dia menunjukkan orang di sini, jemaah Masjid Jami'ul Ihsani ni, hati dia bersih. Ustaz suka betul lah. Kalau benda-benda bersih ni bukan ustaz je suka, Allah pun suka.
Jom bersihkan hati kita daripada sifat kufur. Allah beritahu, siapa syukur, Allah tambah nikmat. Siapa kufur, azab Allah itu pedih. Azab pedih ni tak perlu tunggu ketika sakaratul maut. Tak perlu tunggu ketika di alam barzah kena pukul, kena palu sepanjang masa. Orang dalam kubur menjerit-jerit, ya Allah, hidupkan kami kembali. Kami nak sedekah, kami nak beribadah, beramal soleh. Kemudiannya azab ni bukan sekadar di alam neraka saja. Bukan sekadar di yaumil mahsyar. Ada yang berjalan guna kepala, guna tangan, berguling-guling, tenggelam dalam peluh lautan manusia, dipijak orang, nak menunggu dihisab. Bukan sekadar tu. Bukan sekadar dalam neraka. Penghuni neraka menjerit setiap saat dan ketika, ya Allah, matikan kami. Kami dah tak tahan dengan azab neraka. Cuba tengok dua tempat. Pertama, kubur, minta hidup balik. Neraka, minta mati. Allah tempelak di dalam neraka, tiada kematian, malah penyiksaan yang abadi. Jom pujuk hati kita pada malam ni, ya Allah, jadikan aku orang yang senantiasa bersyukur. Nabi ajar satu doa, iaitu apa dia? Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah dalam semua keadaan, dalam semua hal. InsyaAllah pujuk hati kita, amalkan zikir tu. Alhamdulillah ala kulli hal. Anak bawa balik keputusan peperiksaan, fail. Kita marah, tak salah, kita ada hak. Tapi sekali-sekala tersebut, Alhamdulillah ala kulli hal. Paling tidak anak aku tak ponteng sekolah. Paling tidak aku ada anak. Paling tidak anak aku tak kurang hajar dengan cikgu-cikgu. Anak aku sangat beradab. Tiap-tiap hari dia pergi sekolah, cuma akalnya masih lemah. Allah akan tambah. Anak yang lemah akalnya bertambah cerdas. Saya disahkan kanser pada 31 Januari 2017. Sebelum kanser, saya berhadapan dengan masalah kesihatan hampir 10 tahun. Kejap demam. Seminggu 3 kali demam. 3 hari demam. Tapi pekerjaan saya sebagai perunding motivasi dan juga penuh jemputan, terpaksa buat kem-kem motivasi, tidak membenarkan saya berehat. Pilihan saya, kalau nak mati, biarlah dalam keadaan berbakti. Jadi Masya Allah, pergi juga. Dan kemudiannya selepas demam, simptom kedua, saya selalu kena gastrik. Makanlah ubat gastrik banyak-banyak. Sampai rupanya ubat gastrik yang kita beli kat 7-Eleven, dekat mana-mana tu, kalau kita tak ikut dos dia, angin dia ambil, gastriknya ambil, itu juga boleh menyebabkan kanser. Hati-hati, ikut aturan betul-betul. Masya Allah. Selepas itu, saya selalu batuk keluar darah. Tengah-tengah bagi kuliah dekat masjid negeri Selangor, keluar darah. Masa tu ada poliklinik An-Nisa, pun pesan ustaz, better buat medical check up. Saya kata seminggu sekali mesti ada keluar darah. Degil.
Ingatkan sebab kita motivator, kita menjerit, kita apa semua, dia luka-luka sikit, tonsil. Pergi jumpa doktor tonsil. Tonsil kata tak, bukan tonsil. Ni bukan tonsil. Bukan tonsil. So apa berlaku? Tak lama lepas tu, buang air besar keluar darah. Saya pun tak tahu apa. Saya nak pergi ceramah, tapi buang air besar keluar darah. Tak lama lepas tu, saya ni bawa jemaah pergi umrah. Sampai di Mekah, atas kenderaan bas bawa jemaah daripada Madinah pergi ke Mekah 2016 Disember. Masa tu berlaku gempa bumi di Madinah. Gempa bumi di Madinah 3 kali sebelum keluarnya Dajjal. Okey. Kali pertama zaman Saidina Umar. Kali kedua masa saya di Madinah. Bergegar ni, hotel-hotel yang tinggi bunyi siren. Khutbah Jumaat menjerit, imam tu dia kata, Saidina Umar pernah menjerit, beritahu wahai penduduk Madinah, apa dosa yang kamu lakukan sehingga gempa bumi kemurkaan Allah melanda Madinah. Itu dia. Selesai. Saya naik bas, perjalanan nak pergi ke Mekah. Tiba-tiba saya sesak nafas, tak boleh bernafas. Saya doa, kata, Ya Allah, janganlah kat atas bas, tak best. Kalau boleh masa sujud ataupun masa tawaf, ambillah nyawa masa tu. Atas bas tak best. Saya cakap macam Allah. Tak tahulah, mungkin cara saya salah, tapi itulah selalu saya bercakap dengan Allah. Habis berlaku, sampai ke Mekah, bawalah jemaah umrah. Habis jemaah umrah, dah tahallul dah, Ustaz pun pergi cari air zam-zam, minum air. Doa kena betul jangan salah doa. Ustaz doa, Ya Allah, aku ni selalu demam. Kejap-kejap rasa jantung sampai 198 denyutan. Kenapa, Ya Allah? Ya Allah, kau keluarkanlah penyakit ini dari tubuhku. Baca doa, minum. Tiba-tiba perut Ustaz memulas. Sampai ke hotel, buka kain ihram, masuk ke bilik air, bergayung-gayung darah keluar. Atas keluar darah-darah yang agak besar. Bawah ni rasanya kalau nak kira dalam 2 gayung. Banyaknya, Ya Allah. Kepala Ustaz pening, Ya Allah. Pening. Ustaz merangkak sampai atas katil. Masa tu tak ada zikir yang lebih banyak Ustaz sebut, melainkan La ilaha illallah. Habis bahagian tu, balik ke Malaysia, tak rehat 1 hari pun daripada bawa jemaah umrah, terus ke Johor Bahru. Ustaz jarang ceramah di Selangor, di Kuala Lumpur. Paling banyak ceramah Johor. Sebelum Johor menghadkan jemputan penceramah luar, memang tiap-tiap minggu, 10 hari sebulan ada di bumi Johor. Tempat pertama yang Ustaz ceramah adalah Hospital Sultanah Aminah, Johor Bahru. Ustaz bercerita tentang Maulidur Rasul. Orang Johor sambut Maulidur Rasul bukan sekadar dalam bulan Rabiul Awal, sepanjang tahun. So Ustaz ceritalah pasal Maulid, sunnah Nabi. Tapi doktor tu, timbalan pengarah ketua hospital, sembang Ustaz. Ustaz, saya tengok tadi Ustaz ceramah lemah sangat. Boleh tak kita tahan Ustaz kat Wuhan? Masuk Wuhan, kita buat full medical check-up. Saya kata tak boleh. Saya banyak ceramah lagi. Tapi Ustaz nampak lemah. Saya pun ceritalah masalah saya. Ustaz, kalau ikut pengalaman kami, ini kanser ni. Saya pun rasa macam tu juga, saya kata.
Tak apalah, jalan. So jalan, saya ceramah-ceramah balik ke Kuala Lumpur. Anak saya Da'i Syafiqah, dia tengok saya baring lepas Zuhur tak bergerak sampailah dekat nak maghrib. Dia dah telefon mak dia pun balik tengok, kejut-kejut. Saya terjaga. Ya Allah, ada tak waktu asar? Ada. Abang semayang cepat. Saya pun semayang. Tapi badan terlalu lemah. Berat saya di Mekah 130 kilogram. Berat saya masa hari nak ditimbang untuk cek kesihatan tu 75 kilogram. Sekejap je dia turun. Sebab darah banyak keluar. 75 kilogram. 130, 75. Separuh. So apa berlaku? Doa kepada Allah. Pergilah. Disebabkan isteri saya membebel. Pergilah cek. Pergilah cek. Saya kata jadual saya penuh. Awak tak nak cek ke? Kan orang perempuan kalau dia membebel tu, setera mana lelaki akan mengalah. Pergilah. Pergi itu 31 Januari 2017. Cek. 2 kali ultrasound, 3 kali scan, sekali x-ray kalau tak silap Ustaz. Lepas tu doktor kata, Ustaz, we need to do immediately operation. Besok pagi operation. 1 Februari operation. Lepas tu doktor panggil Ustaz. Based dia experience sebab kawan. Doktor yang nak operation tu kawan. Dia pun baik. Ustaz, cancer. Okay, it's okay. Alhamdulillah. Ustaz sebut apa? Perkataan pertama bila disebut cancer, Ustaz sebut Alhamdulillah. Saya cakap, Ustaz ni ada perangai pelik sikit lah. Jangan ikutlah kalau salah. Kasih ya Allah. Dalam juta-juta orang, kau pilih aku kena kanser. Mudah-mudahan dengan kanser aku ni, kau gembira. Kau bagi aku kanser, kau berilah aku kekuatan. Alhamdulillah. Terima kasih Allah. Macam tu. Tak pernah dengar orang cakap macam tu. Itulah Ustaz cakap, Ustaz tak apa sihat kat sini. Cara Ustaz dengan Allah tu lain sikit lah. Suka bersembang. Habis besok operation, dibedah daripada bawah dada hingga bawah pusat, dan dikeluarkan kanser tu besar ketayak daripada perut Ustaz. Berat dia 1 kilogram. Usus Ustaz juga kena kanser. Terpaksa dipotong 1.4 meter. Lebih kurang 1 depa. Ustaz koma, tak sedar apa. Koma, separuh sedar ke, tak sedar apa, tapi Ustaz tak ingat apa. Selama 4 hari, sini temu, tak tahulah, macam-macam wire bini Ustaz cerita lah. Kan, berak, kencing, semua atas katil lah. Tak tahu. Tapi bini Ustaz cerita lah, azan subuh je saya akan cakap dengan isteri saya, orang dah azan belum? Saya kata dah azan. Saya dengar je, saya tayamum. Saya solat. Lepas tu saya pengsan balik. Dah lama-lama ni ada 2-3 orang sahabat-sahabat saya Ustaz, dan ada beberapa orang ulama cakap, Syekh, bukan waktu subuh je, waktu zuhur, waktu asar kami datang ziarah, orang azan je entah tayammum, entah solat. Masya Allah, iya ke? Sampai hari ni saya tak tahu. Sebab saya koma. Cuma sepanjang saya koma tu, saya cuba bermimpi tawaf. Itu je lah. Mimpi tawaf. Yang lain tu saya tak ingat lah. Wallahu'alam. Habis 4 hari sedar, kena belajar jalan balik.
Lepas tu hari ke-10 balik ke rumah, terus start motor. Itu perangai buruk saya yang kedua. Motor. Saya nak bawa motor tu sebab rindu. Padahal kaki tak kuat. Kaki sampai hari ni tak kuat. Tapi baru-baru tahun ni dah boleh sembahyang sujud dah. Seronok sikit dah. Kalau sembahyang atas kursi, best. Jangan ingatlah orang sembahyang atas kursi seronok. Saya 6 tahun, 7 tahun kadang malam ambil meja macam ni, takbir, sembahyang berdiri tu, nak sujud letak dahi atas meja, baru dapat lepas rindu dia nak sujud. Siapa yang masih boleh sujud, sujudlah lama sikit sebelum nikmat itu ditarik. Tak ada nikmat dalam solat yang lebih sedap dan lebih lazat daripada sujud. Sujudlah lama, janganlah kelang kabut dalam solat. Alhamdulillah tahun ni dah mula dapat sujud. Seronok. Habis dia tu, tuan-tuan dan perempuan, muslimin dan muslimat, bapa saya, isteri saya, anak-anak saya tak bagi saya bawa motor. Lepas tu dapat tahu pula kos rawatan ustaz kena lalui kemoterapi. Insurans hanya cover beberapa benda je. Sebab tu kita sebelum beli insurans, kajilah, buat kajian. Punya susah nak bayar, paksa jual motor. Habis susah sakit, susah lagi bila sakit tak ada duit. Sebab tu belilah insurans yang elok-elok, beli takaful yang elok-elok. Biar kita susah, jangan kita menyusahkan orang. Habis lalu kemoterapi di Ustaz ringkas. Depan orang datang, orang bergambar, Ustaz senyum, macam ni. Bila isteri Ustaz balik, 5 jam dalam tandas muntah. Dan Ustaz tahu kebanyakan sakit kanser meninggal dunia sebab kami dah tak ada selera nak makan. Kalau dia kena kanser, dia lalui kemoterapi, radioterapi ataupun apa saja rawatan, dia masih ada selera nak makan, biar dia makan. Sebab dia nak kumpul tenaga nak lawan kesan kemoterapi dan radioterapi. Biarkan. Selagi ada selera nak makan, selagi itu ada selera nak hidup. Itulah. Macam mana kita nak ada selera? Minum air. Air putih ni rasa sepahit-pahit dan pedu. Nasi pahit, semua pahit, badan lemah. Ni kemoterapi, ni mulut saya ni, dalam dia hampir berdarah, pecah-pecah. Kalau kita ada luka ulcer tu pun kena masuk satu pedih. Itu dia bayang. Saya rasa dekat nak 20 ada. Tapi saya lawan. Kawan-kawan bagi air zam-zam, minum. Air kelapa saya minum. Air kelapa saya kena minum dalam keadaan sejuk. Sebab dia bagi petua dekat orang kena kanser, sejukkan. Minum apa-apa sejuk. Jangan bagi panas, biar dia sejuk. Sebab sejuk baru dia ada boleh minum. Lepas tu cari durian Belanda, benda-benda masam. Kampung ni kan, si Jangkang takkan tak ada durian Belanda. Cari benda masam. Bila masuk benda masam, kan bila benda masam ni dia ada selera nak makan kan. Oh, masam. Lepas tu baru Ustaz dapat tenaga. Dah berapa kali kemo, 5 kali, baru ada tenaga, baru ada semangat. 2 kali ICU, 2 kali doktor kata tak ada lah, jantung berhenti seminit pun ada. Dah tak ada, innalillahi wa inna ilaihi raji'un.
Tapi berkat doa orang ramai, mungkin ada haji-haji, haja-haja, tak siapa-siapa doa. Alhamdulillah. Saya tak tahu macam nak titip terima kasih lah pada orang yang pernah doa ataupun kesian. Jadi kita berhenti azan. Dah masuk waktu belum? Belum? Belum ada bunyi lagi? Ha? Okey, jadi Ustaz teruskan lagi. Jam tu tipu. Jam tu laju ni. Oh iyalah, cerdik jam tu. Jadi Ustaz, secara ringkasnya Ustaz bagi formula 5S 2Z. Dan Ustaz akan kaitkan dengan Quran dan Islam. S yang pertama, syukur. Kena syukur. Kenapa tak sabar Ustaz? Sabar darjatnya rendah, tapi pahalanya unlimited. Tapi syukur darjatnya lebih tinggi. Syukur ni bukan semua orang sabar bersyukur. Ramai orang sabar mengeluh. Sabar je. Dengan perangai suami aku ni, sabar je ya Allah. Sabar je dengan perangai isteri kita, sabar. Dia sifat yang mulia, tapi masih rendah. The highest, paling atas adalah syukur. Tengah-tengah, redha. Bawah, keluh kesah. Nanti Ustaz dia tu. Tapi tuan-tuan dan perempuan, muslimin dan muslimat, bila kita bersyukur, Allah tambah nikmat. Syukur Allah tambah. Nikmat apa dapat? Tenang. Siapa syukur, Allah tambah nikmat. Nikmat apa Ustaz dapat? Tenang. Tenang ni tak boleh beli kat pasar raya. Tak jumpa ketika melancong keluar negara. Tenang ni hanya datang dari dalam jiwa yang senantiasa bersyukur. Berkasih ya Allah, alhamdulillah ya Allah, berkasih ya Allah, alhamdulillah. Lain. Tuan-tuan bila dah tahu doktor hanya anggarkan lebih kurang setahun saja saya hidup, saya kata besok hidup. Masa tu Ustaz kat Mekah bawa jemaah umrah. Tarikh target 26 hari bulan 2018. Tiba-tiba 27 hari bulan hidup lagi. Malam tu dah duduk dah kat masjid, tak balik, duduk Masjidil Haram tau. Bila ni? Jangan. Seronok tau. Kalau orang dapat tahu macam tu, dia dah boleh prepare. Dia lain. Ustaz dapat ketenangan. Tenang. Siapa tenang, dia menang. Tenang, benda yang tak boleh dibeli. Ni ramai yang tak ada kanser tapi tak tenang. Bila lah Ustaz dia nak berhenti ceramah, makan apa malam ni ya Allah, dia tak tenang. Aku dah tutup dah dapur tadi ke belum? Tengah semayang pun tak tenang. Tapi kalau dia semayang sebagai hamba Allah yang bersyukur, syukur alhamdulillah ya Allah, dapat datang masjid lagi ni ya Allah, aku dah semayang. Ya Allah bagi tenang. Allahu Akbar. Tenang. Dia baca pun tak kalang kabut. Siapa jadi imam tadi? Ya Allah, Ustaz suka orang jadi imam tadi. Penuh ketenangan, tak terkejut-kejut. Ada imam dia baca terkejut-kejut, kita mabuk nak kejut pun susah. Belum lagi nak habis, dia dah habis dah rukuk. Tapi imam tadi betul-betul lah tenang. Kalau tenang, insya-Allah menang. Syukur. Dah. Tak ada bunyi, tempat lain okey. Kita berhenti dulu untuk laluan azan isya. Bismillah.
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah. So bila kita syukur, Allah tambah nikmat, Allah tak pernah berbohong, Allah tambah keberkatan dalam hidup kita, insya-Allah. Tenang. Bila tenang, saya dapat lalui rawatan dengan baik. Kena? Dan kemudiannya, yang keduanya, saya melakukan sangka baik. Qala Rasulullah, qala ta'ala, anna abdul zanni abdi bi. Allah ni ikut sangkaan hambanya. Allah ikut sangkaan hamba-hambanya. Sangka baik pada manusia itu adalah mulia. Sangka baik, tak baik. Tengok orang naik motor besar tu, semuanya perangai tak elok, tak baik. Tengok budak rambut panjang tu kalau masuk ke masjid, tak baik, kita sangka buruk kat dia. Silap-silap dia lebih baik daripada kita. Tak baik tengok jiran kita yang marah-marah, anak dia tu kita anggap macam tak pandai jaga anak. Tak baik. Kita sangka baik-baik pada jiran, pada semua orang, itu adalah mulia. Tapi sangka baik pada Allah itu lebih utama. Sangka baik. Sangka baik, ya Allah, kau bagi aku kanser sorry minta maaf. Ya Allah, kau bagi aku kanser apalah agaknya kau nak hadiahkan pada aku. Ustaz panggil, wartawan tanya, Ustaz, apa pandangan Ustaz? Adakah ni ujian ke apa ke? Tak. Pada saya, ini adalah hadiah yang indah daripada Allah pada saya. Hadiah. Ustaz kata kadang-kadang
Hadiah daripada Allah ni, Allah bungkus dengan bungkusan yang dipanggil musibah. Kemudiannya bila kita buka bungkusan tu, baru kita jumpa hikmah. Hikmah ni orang lain tak boleh rasa, kita je rasa. Ui sedapnya solat masa sakit. Ui sedapnya ya Allah. Jadi lain hikmah. Siapa yang pernah dapat hikmah? Pada ustaz ni, ustaz cerita, mungkin ustaz salah. Hikmah ni rahsia cinta Allah pada kita. Kita je dapat rasa. Allah, ya Allah. Okay. Yang ketiga adalah kita jaga solat. Jaga solat. Alhamdulillah, solatlah. Orang dah masuk waktu, tiba-tiba kita nak main-main. Tak ada dah. Dulu main-main lagi. Sewaktu macam ni, oh ya Allah, ini mati kerang sia-sia je ni. Nampak? Lagi 10 minit ke 15 minit, dah rasa gelisah. Mana masjid aku nak singgah ni? Mana? Dia lain. Dulu jamak takhir dia. Oh, jamak takhir. Naik motor sekarang ni tak ada. Mana masjid aku nak singgah ni? Kejap kita masa zuhur dah ni. Dia jadi lain. Jaga solat. Bila kita jaga solat, Allah jaga kita. Jagalah. Naik motor pun beruduk. Asal nampak je, ini tak boleh. Dia berhenti kejap, bentang sejadah, solat. Kenapa ustaz semayang kat sini ustaz? Kita tak jumpa masjid. Mana nak jumpa masjid? Dekat UK. Tengah baik. Muhammad Saleh pun tengok dia semayang. Biar je. Dah, selesai. Habis. Sangka baik, lepas tu solat. Minta maaf dia kalau orang tak setuju lah ustaz minta maaf dia. Ustaz qada balik solat yang pernah ustaz tinggalkan. Mungkin sengaja atau tak sengaja. Ustaz qada subuh, qada subuh, zuhur, qada zuhur, asar, qada asar, maghrib, qada maghrib, isyak, qada isyak. Sekadar mana yang kita mampu, ustaz buat selama setahun. Lepas tu rasa lapang dia dada gitu. Seingat ustaz lah hasil didikan mak ayah ustaz. Dari umur 9 tahun ustaz tak pernah tinggal solat. Tapi ustaz ni banyak kali accident, banyak kali operation lutut saja 5 kali dah. Itu belum cerita yang lain-lain tu. Concussion otak, belum cerita macam-macam lagi. Jadi ustaz takut tak bersih masa solat. Selagi ada masa dia berqada lah. Macam mana nak bersih kalau kat hospital kan? Tapi kita tahu solat tu diterima. Masa tu lepas, hukumnya lepas. Tapi ustaz tak sedap hati. Sebab ada satu benda yang ustaz paling takut sekali. Sampai hari ni takut. Perkara pertama dihisab di akhirat nanti adalah solat. Ustaz, ada orang kata, ulama kata, pendapat ulama, pendapat mufti, pendapat ustaz, cukup dengan taubatan nasuha. Cukup. Ustaz raikan pendapat tersebut. Tapi orang yang nak mati macam ustaz, tak boleh. Lain, jangan. Nanti ke akhirat cari ulama tu. Wallahi, di akhirat nanti tak ada seorang ulama, tak ada seorang ustaz, tak ada seorang mufti yang akan jadi peguam bela di hadapan Allah ketika disoal tentang solat yang pernah kita tinggalkan. Jom sama-sama dah. Jangan bagi alasan. Cuba-cubalah qada solat Tak ada siapa boleh tolong kita kat sana, ya Allah. Okey? Sama-sama lah. Ustaz pun tak betul lagi. Ustaz pakai jubah, ustaz mengajar. Ustaz ada pantun bab jubah ni. Rubah bukan sebarang rubah.
rubah jelmaan seekor jin. Jubah bukan sebarang jubah. Dalam jubah ada seluar jin. Jadi tak payahlah cium tangan ustaz. Kadang-kadang ustaz malu orang cium tangan. Ya Allah, apa cium tangan kita ni? Kita ni, kalau orang Melaka kata hawau lagi. Dia tak elok lagi. Tapi orang nak cium tangan. Ya Allah, malu. Kita takut dosa kita berjangkit ke orang. Nak tarik kerang, takut dia terjelepuk ke depan. Jadi janganlah merayu sangat. Boleh tak? So, selesai. Pertama, syukur. Kedua, apa dia? Sangka baik. Apa yang Allah nak bagi ke aku ni? Dapat anak macam ni. Apa yang Allah nak bagi ke aku ni? Aku ni orang masjid, orang surau. Anak pula macam ni, ya Allah. Sangka baik. Sangka baik. Kan? Kenapa aku jaga makan, aku tak isap rokok, suami yang isap rokok, aku suami sangka baik kepada Allah. Ya Allah, macam mana nak bayar hutang bulan ni? Dia sangka baik. Yang ketiga apa dia? Jaga solat. Qada lah yang mana mampu. Tak ada siapa boleh tolong kita ke sana. Tak ada. Takutnya saya. Dunia kita boleh lepas. Dunia boleh lepas. Dunia boleh kautin je. Akhirat tak lepas. Jagalah solat. Ya Allah. Depan Allah, Allah hisapkan kita apa? Takut saya. Orang panggil kita haji, orang panggil kita ustaz. Dekat akhirat nanti bila dihisap, ada 7 waktu tertinggal solat. Masa tu tahun tu tahun pilihan raya tau. Orang kempen pilihan raya. Orang panggil ustaz, apa komen ustaz pasal ni? Apa komen? Tak boleh. Saya tak boleh dengar. Sebab bila saya dengar, minta maaf lah Ji, saya minta maaf Ji, saya tak boleh dengar. Tiba-tiba dia kena macam panic attack. Haji, boleh tak saya pergi masjid? Belum masuk waktu lagi ustaz. Bukan. Saya tak tenang. Pergi masjid. Kalau Allah ambil nyawa masa tu, berhenti kat masjid, elok sikit kan. So apa berlaku? Ustaz pergi masjid. Pergi masjid, qada solat. Allahu Akbar, buat solat sunat. Lepas tu, orang ajak mengumpat. Lepas tu orang ajak mengumpat. Dia ustaz kita mengumpat. Betul lah. Inna salat tatanha 'anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya solat mencegah perbuatan keji dan munkar. Dah, jomlah. Agaknya kita ni mulut ringan kata korang. Mungkin ada solat kita yang lompong. Dah. Ingat ustaz bukan mengajar. Ustaz nasihat diri ustaz. Tu je. Seterusnya, yang seterusnya adalah sedekah. Ini cerita hidup susah lah. Kena kemo, kena kanser, kena kemo. Orang tak panggil lah ceramah. Kem-kem motivasi tak ada. Siap telefon lagi, ustaz minta maaf, saya batalkan kem motivasi saya. Pada ustaz saya panggil penceramah lain, sebab kami lebih mementingkan program kami daripada masalah ustaz. Dia cakap macam tu. Duit tak ada, tapi Allah ada. Allah best. Allah bagi saya macam-macam. Ya Allah, cuba bedah. Naik motor boleh. Saya naik motor pergi masjid. Masjid saya semayang subuh ke apa ke, saya suka semayang masjid Hairiah Selgombah. Pergi kat situ, masa tu dah tak ada duit lah. Cuba ada duit shilling je. Masa tu kempen buat aircon masjid. Ya Allah, ditabung wakaf aircon ni. Ya Allah, kalau ada pahala sedekah duit shilling aku ni, ya Allah, kau kirim kat mak aku arwah mak. Rindu sangat arwah mak. Ambil duit shilling berbulan tabung.
Saya cakap kat mak, oh mak, mudah-mudahan mak sejuk kat sana. Ini saya lah, wakaf atas nama arwah mak. Alhamdulillah, berkat sedekah tu, hadis Nabi beritahu apa? Ubati penyakitmu dengan bersedekah. Tapi saya sedekah memang wakafkan untuk arwah mak. Sedekah buat masjid, sedekah buat apa, sedekah buat, ada duit ceramah 50% saya sedekah buat tahfiz. Ada lagi ceramah 50% minggu ni untuk masjid. 50% saya buat macam tu. Alhamdulillah, Allah sembuhkan penyakit saya. Baru-baru ni doktor beritahu 1 hari bulan 2 tahun ni, doktor kata saya sah bebas daripada sakit kanser selepas 6 tahun sedekah. Nabi tak pernah bohong lah. Ustaz ni orang bodoh, bila dengar Nabi cakap ustaz percaya habis. Itu senang. Takkan Nabi nak bohong? Ubati penyakitmu dengan bersedekah. Sedekah je lah. Takkan miskin orang yang bersedekah. Ustaz jadi kalau Quran cakap, hadis beritahu, memang orang lain tak boleh tipu lah. Takkan Nabi menipu, takkan Allah berbohong. Itu cara ustaz berfikir lah. Ustaz orang bodoh fikir macam tu lah. Pegang betul. Tak ada siapa boleh buka. Tak ada siapa boleh buka kalau ustaz nak pegang. Itulah. Ni saja share je lah. Dan S yang seterusnya, seimbang. Makan kita kena jaga seimbang. Saya tahu orang suka makan nasi banyak. Cubalah makan nasi, karbohidrat tu sikit je, banyakkan lauk. Dan bila ustaz sembang dengan pakar-pakar pemakanan, doktor-doktor, dia beritahu sebenarnya kajian terbaru dalam dunia, sebenarnya penyakit kanser ni senang terjadi bila terlalu banyak garam dalam badan. Orang Melayu ramai kena kanser sebab suka sangat ikan masin. Tapi ikan masin tu sedap. Cuba bayang di hadapan anda ada seketul ikan masin sepat. Ikan sepat masin, dia goreng tu, ambil isi dia ram. Jangan ganas sangat, takut tercocok dengan tulang dia. Ambil, cium dulu, kena pula cili padi, kicap, gaul dengan nasi, panas-panas masuk. Bahagia hidup begitu. Sebab itu favorite ustaz. Ustaz kalau makan mesti ada ikan masin. So ustaz makan banyak, dosa ustaz makan agaknya, Allah aktifkan sel kanser. Sel kanser aktif, dia meradang. Bila dia meradang, dia tendang sel lain. Sel lain pun meradang, tendang sel lain. So kanser tu merebak akibat ditendang oleh sel kanser yang meradang. Akhirnya dia merebak. Dah selesai. Dulu ustaz sombong je. Ustaz ni orang yang sombong masa muda. Kan ada orang minta sedekah nakma ke makna kan. Dalam hati cakap, aku satu-satu penyakit yang takkan kena kanser lah. Dulu masa muda dulu. Lepas tu Allah bagi kena. Bila kena tu baru tahu langit tinggi rendah. Aku satu-satu penyakit takkan kena kanser lah. Kan masa dulu dia orang cakap jangan makan fast food, jangan makan saya Yong Tau Fu, apa benda yang cucuk-cucuk tu, fishball tu, itu berantu. Hati-hatilah, tak kena bolehlah. Dah kena tahu langit nanti. Seimbang, kena buat seimbang. Kalau tak seimbang bahaya. Makan elok-elok, makan lauk lebih banyak daripada nasi, makan protein lebih banyak daripada apa ni, karbohidrat, makan ulam. Makan ulam ni, tengok muka ni, ya Allah, bercahaya-cahaya ni. Dah berusia dah, janggut dah putih tapi badan tegap lagi. Yang menyandar tu lah,
Oh, yang menyandor tu tegap badannya. So apa berlaku? Ini terlalu banyak makan ulam. Ulam-ulaman ni bagus. Makan benda mentah-mentah. Pucuk betik, minum durian Belanda. Kalau kena kanser, kanser apa? Kanser darah ke kanser ni, ambil buah naga. Tu bagus. Petai, jering. Orang Jawa mesti champion benda tu. Oh, kan? Kurangkan ambil macam sambal belacan, dudu. Benda-benda tu kena jagalah. Sekali-sekala tak apa. Boleh? Dah. I guess. Ya Allah. Cukup. Back yang pertama, zikir. Zikir. Ustaz amalkan zikir satu hari 1000 kali. 1000 ni tak semestinya 1000 lah. Ni sekadar share. Istighfar. Astaghfirullahaladzim. Buat 1000 kali. Kalau malas, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa, pendekkan sampai last kali, astaghfirullah, astaghfirullah. Ya Allah, ampun dosaku, ya Allah. Aku banyak cakap, banyak salah, banyak dosa, ya Allah. Astaghfirullah. Naik motor kadang astaghfirullah, astaghfirullah. Best. Macam-macam. Rezeki luas tu. Ustaz dapat rezeki macam-macam. Bayang tengah-tengah sakit ni, tiba-tiba dapat rezeki pergi ke Syria. 3 kali dapat Syria. 3 kali masuk dalam Syria. Kereta van kita orang kena peluru. Oi, Ustaz dah seronok dah ni. Peluru kena tak? Hari ni kot ya Allah. Kalau boleh syahid ya Allah. Tak dapat. Banyak dosa lagi Allah tak bagi. Kita siapkan masjid, dapat tengok orang Syria. Orang Syria puasa setahun. Tempat yang kita buat masjid tu sebab tak ada makanan, anak-anak makan rumput. Bayang cucu kita makan rumput. Kotak bantuan tu 3 minggu tak sampai bekalan makanan. Kotak tu mak rebus, suap ke anak-anak. Waktu berbuka puasa, makan kotak sekadar nak penuhkan perut. Ya Allah. Ustaz tengok yang kaki kudung, Bashar jatuhkan bom, kaki kudung jatuh Baghdad. Kaki kudung jalan, azan kat masjid jalan. Esok time sembahyang kita buat masjid nama dia Masjid Al-Rayyan. Ustaz ada NGO Global Ehsan Relief. Alhamdulillah dah siap ni, insyaAllah doa lah Ustaz, kalau Allah pilih dan 12 ni dapatlah pergi ke Syria lagi di Idlib. Di Idlib ni insyaAllah kita ada buat masjid yang kedua, iaitu di Kamone. Alhamdulillah orang sana sembahyang Jumaat, sembahyang subuh, sembahyang zuhur, dapatlah pahala ke Ustaz sikit. Sahabat akhirat, dunia mungkin Ustaz tak kaya sangat, ke akhirat billionaire. Jumpa pula sebelah Ustaz, imam tadi. Imam billionaire tak? Billionaire tak? Tengok sebelah imam Bilal dah pahala banyak. Pakai kereta apa? Tak pakai kereta, terbang je. Syurga ni orang tak nampak, orang nampak dunia. So apa berlaku? Zikir, istighfar. Ni Ustaz cerita sikit kelebihan. Yang kedua, zikir, selawat. Okey. Dah. Jarang Ustaz jumpa setiausaha masjid se-handsome ni. Silakan. Adik-adik mana tadi? Adik-adik untuk yang bawa tabung untuk boleh datang, kita beri masa beberapa minit untuk datang. Mana adik-adik tadi? Tuan? Boleh. Yang main tadi dia betul.
Okay, adik, masuk sini, masuk sini. Okay, tuan-tuan, boleh kita sumbang seikhlasnya berapa, tetapi sumbangan yang terbaik adalah berapa yang ada di poket tu, semua tu yang terbaik sekali. Adik, masuk sini. Masuk terus, jangan terus. Kita tak banyak masa. Sini, sebelah sana. Sebagian sini. Seorang tempat perempuan. Sini, adik, sebelah sini. Ada jalan pusing. Laju benar. Ada sini, seorang sini. Sebelah sini. Ada baju merah sini. Bismillah. Pada kita buat kutipan berjumlah RM4,227 lebih kurang. Jadi pada Jumaat, pada hari ini kita kumpulkan. Pada hari Jumaat nanti juga kita akan tabung, kita kumpulkan. Saya dimaklumkan tadi surau-surau juga akan mengadakan kutipan dan akan disekalikan dengan masjid nanti. Baru kita akan edarkan ini melalui badan NGO yang dikira, yang diakini sahaja ya. Sementara itu mungkin beberapa minit lagi pusing dia ya. Alhamdulillah. Dan zikir yang kedua, selawat. Selawat ni maknanya, Ustaz pernah sampai ke Syria. Lepas tu beg duit Ustaz tertinggal tau. Tahu kat mana tercici. Bila sampai airport dekat Istanbul, letak pos, ambil pasport ada. Beg duit hilang. Dalam tu IC, lesen driving apa semua. Waktu Ustaz kata, Allah, Alhamdulillah, Ya Allah, reda. Ustaz kata, Alhamdulillah ala kulli hal. Tapi muka tu adalah. Sebab tu kali ke-7 IC hilang 1,000 lebih kan. Tapi tak apa, Ya Allah, duit pun tak ada. So apa berlaku, duit dalam tu pun banyak lagi sebab nak bayar benda. Tapi tak apa, Allah ada. Tiba-tiba yang bawa Ustaz ni karkun jemaah tabligh. Jadi nama dia Haji Amin. Dia orang Singapura tapi dapat warga negara Malaysia. Dia beritahu apa tau? Tak apa Ustaz, saya perasan Ustaz dekat bumi Syria, dekat mana-mana Ustaz pergi, Ustaz banyak selawat. Saya suka selawat lah. Saya bukannya apa nak galakkan orang selawat. Saya memang tahu lah selawat. Amalan selawat ni buatlah macam mana pun dia tetap diterima oleh Allah. Walaupun kita dalam keadaan takabur, pegang tasbih selawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saja nak tunjuk ke orang, tapi tetap diberi pahala. Masya-Allah. Macam Ibrahim pendek didatangi oleh lambu dan labi, Allahumma shalli, diberi pahala juga. Masya-Allah, selawat dia. Ustaz, ini sekadar share, buat satu hari 10,000 kali. Bukannya atas sejadah. Ustaz mana lama atas sejadah, duduk sekejap pun pinggang nak patah. Atau motor nyanyi juga. Kadang datang sawan menyanyi itu dia menyanyi. Kadang-kadang astagfirullah, nanti kalau jatuh terguling ni apa nak sebut, selawat balik. Tiba-tiba kuasa Allah, seminggu selepas tu ada orang Turki, dia terbang sampai ke KLIA, telefon, dia serahkan wallet Ustaz, RM1 pun, $1 US pun tak hilang dalam tu. Semua tersusun. Nak apa bukti lagi? Nak bukti apa lagi Ustaz nak tunjukkan? Rajin-rajinlah istighfar, rajin-rajinlah selawat. Dah cukup tu. Z yang seterusnya, dia ada 2 Z. Ziarah. Walaupun Ustaz sakit, Ustaz ziarah. Kan ada penyanyi UNIC, anak dia nama Syahid, dia sakit, dia lalu kemo dekat hospital HKL. Ustaz pergi ziarah dekat Watpi KK6, pergi ziarah tengok. Kenapa kelebihan ziarah pula Ustaz? Ziarah ni kena buat selalu. Dia sakit kan, kita jumpa Ustaz Piai, Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i was-sami'ul 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allah la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Tiup. Dah jampi apa semua, kita ni kanser. Minum-minum, seminggu lepas tu pergi jumpa doktor, doktor kata tak ada kanser. Dah berkat doa ustaz tersebut. Ustaz tu syifakan, ruqyahkan kuasa Allah Ta'ala. Ustaz tu akan jadi viral punya, famous. Ustaz tu orang datang, Ustaz jampi. Sebab apa? Ustaz, sedangkan kami ni Ustaz bukannya malaikat, Allah dia yang memakbulkan doa kami berkat ruqyah selawat. Ini kelebihan ziarah. Kalau anda ziarah seorang yang sedang sakit, 70,000 para malaikat mendoakan kebaikan kepada anda. Bukan seminit, 2 minit, tapi daripada pagi hingga petang. Kalau anda ziarah orang waktu petang, daripada petang hingga pagi besok, 70,000 para malaikat mendoakan kebaikan untuk kita daripada petang hingga pagi besok. Ini hadis sahih. Ustaz ni orang bodoh. Ustaz dengar je, aku tak kira. Hari-hari pergi ziarah orang sakit. Sampailah Alhamdulillah, Ustaz dah dapat ziarah pesakit kanser lebih dari 3,800 orang. 90% meninggal dunia. 90% meninggal. Sepanjang 6 tahun ni, walaupun Ustaz baru lepas kemo pergi tengok orang ziarah sakit, kita dapat hospital swasta macam mana yang dapat, yang kena marah dengan nurse. Ustaz, apa nangis, kasar sangat, 6 kali cucuk. Sakit Ustaz. Makcik tu mengadu, makcik sabar, sakit tu cuci dosa. Lain. So, jom sama-sama amalkan 5S 2Z. Itu saja daripada Ustaz. Ustaz minta maaf kalau ada bahasa silap, kasar bahasa. Wallahi, datang daripada Gombak ke Sijangkang, tak ada niat nak mengajar, sekadar untuk berkongsi. Pandai tidak, bijak pun bukan, cuma ada sedikit pengetahuan yang boleh Ustaz kongsikan. Mudah-mudahan sama-sama kita amalkan dan kita sampaikan. Terima kasih yang tengok live Facebook, TikToknya apa semua ni. Terima kasih. Kalau Ustaz ada salah cakap, Ustaz minta maaf. Sebelum saya mengakhiri ceramah saya, izinkan saya menyampaikan beberapa rangkap pantun. Harap Cik Faizul kita jawab lah ya. Siapa suruh jadi pengurusi? Indah sungguh si bulan purnama, cahayanya sampai ke kampung Tanjung. Berceramah bukan untuk ternama, berdakwah wallahi bukan untuk disanjung. Pucuk pauh delima batu, anak 9 ditapak tangan. Biar jauh beribu batu, hilang di mata, dalam doa jangan. Kalau Ustaz dah tak ada nanti, doakan Ustaz Nafi dapat berehat di alam barzah, dan kita semua Ustaz doakan dapat masuk syurga sekeluarga. Alhamdulillah. Kalau ada si jarum patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau sepanjang hidup Ustaz ada buat silap dan salah, harap segala dosa Ustaz diampuni. Kalau ada siapa-siapa yang mengumpat, memfitnah, menipu Ustaz, janganlah datang minta maaf pada Ustaz. Jangan berani datang, Ustaz, saya ada mengumpat Ustaz, saya ada kecam Ustaz. Jangan berani datang jumpa Ustaz. Sebab pada Ustaz
dalam hidup ustaz sekarang ni tak ada seorang pun yang buat dosa pada ustaz. Setiap hari ustaz dah maafkan semua orang. Tak ada seorang pun yang berdosa pada ustaz. Jangan datang minta maaf, sia-sia je. Ustaz dah maafkan dah semua orang. Okey, ustaz harap semua orang macam tu kat ustaz. Kadang-kadang orang kanser ni dia cepat marah. Kadang-kadang dia cakap merepek. Kalau tuan-tuan tengok dekat Instagram, TikTok, apa semua tu, kalau tersalah cakap tu, itu kesan kemoterapi. Jangan marah. Ustaz pun nak cari rezeki. Dah cari rezeki macam tu zaman moden. Nak buat macam mana? Kalau ada salah, maafkan ya. Itu saja daripada ustaz. Ustaz tutup dengan doa sikit boleh? Minta izin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah ya Rahman. Alhamdulillah ya Rahim. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami, dosa ibu dan ayah kami, dosa adik-beradik kami, pasangan hidup kami, guru-guru kami, kaum muslimin muslimat maupun yang masih hidup ataupun yang telah mati. Hasnya arwah ibu dan ayah kami, ya Allah. Lapangkanlah kubur ibu ayah kami, ya Allah. Terangilah kubur ibu ayah kami, ya Allah. Jadikanlah kubur arwah ibu dan ayah kami seperti taman-taman di dalam syurga-Mu, ya Allah. Ya Allah, andai hidup arwah ibu ayah kami banyak melakukan dosa, ahli maksiat, rajin melalaikan solat, mendedahkan aurat, tolonglah ya Allah pada malam ni, ya Allah. Kau makbulkanlah doa kami semua, ya Allah. Ampun semua dosa arwah ibu dan ayah kami, ya Allah. Tolonglah ya Allah. Hidup mereka dulu terlalu susah dalam membesarkan kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kami rindu pada arwah ibu dan ayah kami. Temukanlah kami dengan arwah ibu ayah kami di dalam syurga-Mu nanti, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami, anak-anak kami, keturunan yang soleh wal musleh, keturunan yang mendirikan solat, keturunan yang tidak akan meninggalkan solat walaupun satu waktu, ya Allah. Tolonglah ya Allah, kami bodoh, kami lemah, kami tak pandai jaga anak-anak kami, ya Allah. Tolonglah ya Allah, berilah kekuatan kepada kami dan mereka untuk bertahan dengan ujian yang akhir zaman ini yang terlalu berat untuk kami dan mereka, ya Allah. Ya Allah, berilah kami hati yang khusyuk, hati yang ikhlas, hati yang tenang dan tawaduk. Jauhkanlah kami daripada hati yang riak, ujub, takabur, penuh dengan kemarahan, hasad, dengki dan dendam. Ya Allah, bersihkanlah hati kami yang penuh dengan karat-karat dosa dan dendam. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kau Tuhan kami sembah, dan hanya kepada Dikau kami mohon pertolongan. Berilah taufik dan hidayah-Mu kepada mereka yang kami sayangi, agar mereka sujud kepada-Mu, ya Allah. Agar mereka sujud dan memakmurkan rumah-rumah-Mu ini, ya Allah. Ya Allah, beri juga taufik dan hidayah-Mu kepada pemimpin-pemimpin kami, agar mereka tegak berdiri, tegas berani dalam mempertahankan Islam di bumi ini, ya Allah. Ya Allah, beri juga taufik dan hidayah-Mu kepada pemimpin-pemimpin kami, sahabat-sahabat kami yang belum Islam lagi, ya Allah. Agar mereka juga dapat merasai kemanisan iman dan ketinggian Islam. Ya Allah,
Andai ada pada malam ni sahabat-sahabat kami berada dalam keadaan kesempitan keuangan, diburu hutang piutang, ditipu rakan perniagaan, luaskanlah rezeki kami semua ya Allah, agar kami dapat melansaikan hutang piutang kami ya Allah, agar kami dapat bersedekah, berinfak, berzakat dan berwakaf di jalan-Mu ya Allah. Ya Allah, bebaskanlah kami daripada kekejaman dan kezaliman riba. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, andai ada pada malam ni sahabat-sahabat kami berada dalam keberantakan rumah tangga, jiwanya kacau bilau, turunkan sakinah dalam rumah tangga kami, ketenangan dalam jiwa kami, agar kami bahagia hingga ke syurga. Ya Allah, ada pada malam ni sahabat-sahabat kami yang sedang sakit, Ya Allah, sembuhkanlah penyakit kami semua, Ya Allah, sebagaimana Kau sembuhkan penyakit Nabi Ayub alaihissalam. Ya Allah, sampaikan salam kerinduan kami kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami ingin melihat wajahnya sekali dalam mimpi kami, Ya Allah. Ampunkanlah dosa kami, andai kami gagal mengikuti ajarannya, Ya Allah. Ya Allah, berilah kekuatan kepada kami untuk mengamalkan sunnah dan perjuangannya, agar kami beroleh syafaatnya di akhirat nanti, Ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami, Ya Allah, kerana kami terlalu lemah, terlalu penakut, terlalu pengecut untuk membantu umat Islam yang berada di Palestin, Ya Allah. 75 tahun mereka ditindas, Ya Allah. Turunkanlah bantuan-Mu, Ya Allah, agar Palestin dapat dibebaskan, Ya Allah, agar Islam kembali bersinar dan mentakbir bumi ini, Ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Jalan-jalan dimaafkan sehingga sebentar di warung Kak Siti. Oh, Terima kasih kami ucapkan kepada Ustaz. Tadi Allah. Ustaznya dah cepat. Terima kasih Ustaz kami ucapkan atas ceramah nasihat kepada kami. Oh, bolehlah tu. Jangan selit datang lagi. Allah. Jadi semoga Ustaz atas perkongsian ilmu kepada kami, rasa nak datang sampai pukul 10 Ustaz. Allahu akbar. Jadi begitulah ya. Setiap antara kita diuji dengan berbagai-bagai. Ada yang diuji dengan kesakitan, ada yang diuji dengan masalah ekonomi, rumah tangga dan lain-lain. Tetapi yang membezakan di antara kita adalah bagaimana kita menghadapi ujian yang Allah beri kepada kita sehingga kita mampu bangkit untuk meneruskan kehidupan ini menjadikan diri kita lebih baik lagi. Ya? Jadi moga-moga perkongsian Islam kepada kita memberi motivasi untuk kita melakukan amal-amal kebaikan dengan lebih giat lagi, insyaAllah ya. Dan seterusnya tadi Ustaz pesan kepada kita jangan bersolat, dan solat yang terbaik bagi lelaki adalah solat di masjid dan di surau-surau. Marilah kita ibaratkan masjid dan surau-surau di kampung kita dengan penuhkan solat berjamaah di waktu, insyaAllah ya. Jadi terima kasih kepada semua yang hadir pada malam ini. InsyaAllah kita akan lanjutkan lagi nanti program yang bermanfaat. Satu maklumat, pada esok pukul 9 pagi program K-pop, kelas pengajian barang bensin.
Ada 2 minggu lepas, 2 minggu kita dapat alhamdulillah kehadiran yang sangat menggalakkan, lebih pada 100-150 orang yang hadir. Moga-moga setiap minggu akan bertambah. Besok adalah Ustaz Ghazali Omar daripada Kuala Selangor, dan kitab pun saya dah beli, kitab Penawar Hati-Hati versi Jawi. Saya dah beli 150 naskah. Pada esok boleh datang, insyaAllah dapat seorang semua kitab, Jadi kalau yang ada nak infak kitab diadakan, kita boleh ada 1000 lebih. Ada yang nak infak mungkin dalam 500 sudah boleh infak, Jadi kalau tuan-tuan masih nak infak, sangat diharapkan. Terima kasih sekali lagi. Jika ada lain kesempatan kita akan berjumpa lagi. Terima kasih Ustaz. Nanti Ustaz datang lagi tau, Baik, sabar. Di belakang sana ada sedikit jamuan. Dan selepas solat Isya tadi kita sama-sama kita menikmati bersama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.